Selamat petang, salam sejahtera. Apa kabar semua? PRU 15 makin menjelang, makin dekat, dan makin mendebarkan kita semua. Cerita-cerita tentang siapa jadi Perdana Menteri semakin mengujahkan, bahkan menjadi bualan di mana-mana, di kedai kopi, dalam tandas, luar tandas, di mana-mana. Bahkan suami istri pun bercerita siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Yang pastinya, kandidat ataupun calon-calon yang akan jadi Perdana Menteri sekarang ini adalah 3, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim, dan Muhyiddin Yassin. Walau bagaimanapun, menurut beberapa orang penganalisis politik dan juga pemerhati-pemerhati politik, mereka menulis bahwa sekarang ini mood untuk memihak kepada Perdana Menteri yang baru, yaitu Anwar Ibrahim. Menurut laporan yang diterima ini, berdasarkan lawatan dan tinjauan ke beberapa negeri, bersembang di warung dan kedai kopi, serta restoran di kampung, dan bersantai di kafe di Pekan, sama ada di Pekan ataupun di Bandar. Rata-rata sentimen rakyat sedang memihak kepada PH untuk diberikan kemenangan pada PRU 15 ini. Sebab paling nyata kenapa PH menjadi pilihan ialah disebabkan ketokohan yang dimiliki oleh Anwar Ibrahim. Ada yang simpati kerana melihat Anwar gigih, berjuang dan beberapa kali difitnah, serta ditipu oleh Tun Mahathir Mohamad dan teman seperjuangannya sendiri. Siapa lagi kalau bukan pengkhianat Azmin Ali, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, dan ramai lagi. Mereka yang seangkatan dengannya, walaupun berlainan parti, percaya Anwar tidak mencuri harta negara, walaupun seinci tanah kerajaan, sebatang balak atau seunit saham. Bagi mereka yang dalam lingkungan 40 tahun ke bawah, kekaguman mereka ialah lebih kepada kegigihan dan kegagahan Anwar, kekuatan Anwar yang berkempen setiap hari tanpa kenal penat lelah walaupun sudah berusia 75 tahun. Itu sebabnya ramai orang mengatakan Anwar ini adalah pemimpin luar biasa, punya stamina yang luar biasa. Tak ada satu orang pun mampu seperti Anwar Ibrahim ketika dia berusia 75 tahun. Anwar kesana kesini seperti lipas kudung, berucap penuh semangat tanpa mengenal letih dan lelah. Kegigihan Anwar yang lama berjuang bermula sebagai pemimpin pelajar, pemimpin ABIM, Pertubuhan Belia Islam Sedunia, sehinggalah menjadi Menteri Keuangan dan timbalan Perdana Menteri, meyakinkan mereka yang berfikir bahwa Anwar adalah calon terbaik untuk memimpin negara ini. Saudara-saudara, sementara mereka yang menentangnya menggunakan fitnah lama. Anwar berkawan dengan DIP dianggap komunis, LGBT, dan liwat semata-mata kerana tidak mampu menyanggah dasar dan gagasan untuk rakyat Malaysia yang mahu diperjuangkan oleh Anwar. Isu bangsa dan agama telah lama membonsai pemikiran Melayu, khususnya penyokong PAS, yang dari dulu hingga kini gagal melahirkan seorang tokoh yang layak ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Menariknya, ramai veteran UMNO setuju dengan pandangan Tun Musa Hitam bahwa Anwar paling layak jadi Perdana Menteri. Manakala lapisan muda pula kagum dengan tenaga Anwar yang tidak pernah kelihatan lelah itu. Mereka setuju bahwa seorang Perdana Menteri bukan saja harus pintar, tapi mesti sihat dan cergas. Kerana badan yang sihat akan melahirkan pemikiran yang pasti segar. Mereka agak prihatin dengan keadaan Ismail Sabri dan Muhyiddin yang kelihatan tidak secergas dan bertenaga seperti Anwar. Makcik yang mendengar perbualan kami mencela Anwar lama berehat dalam penjara. Sebab tu nampak pun muda, katanya. Mereka yang kritikal terhadap Anwar mengakui
rekod perkhidmatan Anwar cuma berkawan dengan DAP yang merungsingkan mereka. Bila ditanya dalam DAP ada calon Melayu dan India, kenapa tidak marah kepada MCA dan MIC yang letak calon kaum mereka saja? Tidak seorang pun yang menjawab. Cuma seorang dua yang berkata UMNO sudah lama bersama MCA dan MIC. Pak Long Seman yang nyata totok pas bila ditanya siapa yang didukungnya, lantas menjawab, dari dulu sampai mati akan sokong pas. Ditanya kenapa? Jawabnya, ambo tok masuk neraka we. Itulah dia pendedahan mood yang sedang menyebelahi Anwar Ibrahim. Mood untuk memihak kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Ada orang tanya aku hari ini dalam perjalanan pulang daripada pekerjaan. Mereka bertanya, apa pendapat kamu pada hari Sabtu tengah malam nanti? Siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri? Aku kata dengan mereka, itu susah ditentukan pada malam hari Sabtu ini. Kerana pada pendapat saya, bilangan parlimen akan dimenangi oleh gabungan tidak akan mencukupi. Dengan kata lain, parlimen akan tergantung. Maknanya ialah apabila tidak ada satupun gabungan yang mampu menjadi majoriti. Walau bagaimanapun, walaupun parlimen tidak mencapai majoriti, aku pikir Anwar Ibrahim ada harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana ketika yang di Pertuan Agong mungkin memanggil satu persatu ahli parlimen menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, aku pikir yang paling mendapat perhatian ialah mungkin Anwar Ibrahim. Kerana seperti dalam huraian sebentar tadi, Muhyiddin juga tidak secergas seperti Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada itu, antara tiga ini belum ada yang sama dengan Anwar yang tak pernah lagi jadi Perdana Menteri. Jadi aku fikir ini masanya mungkin perlu menguji Anwar Ibrahim pula. Kerana gagasan-gagasan yang dibawakan oleh Anwar Ibrahim, tiada satu pun yang boleh menafikannya. Dia memang baik. Memang baik, cuma persoalannya boleh dilaksana ataupun tidak. Saudara-saudara, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita ingin ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana sekarang ini peta ataupun kompas Perdana Menteri sedang menuju ke arah beliau. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.